Apabila kita menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, ia dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Apa kaitan penghujahan Nabi Ibrahim kepada kaumnya dikaitkan dengan haji, dikaitkan dengan perjuangan kita untuk membebaskan kesyirikan kepada Allah? Kita ikuti diskusi dalam episod kali ini. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita ingin mendalami dua ayat pada hari ini, ayat yang ke-80 dan 81 daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am, surah yang membekalkan silibus untuk pendidikan tauhid, keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, ditemankan 70,000 malaikat ketika turunnya surah ini sekaligus. Dan pada hari ini kita akan membaca dua ayat bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safah, apa khabar hari ini? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita bertemu hari ini sekali lagi dalam majlis Quran dan kita doakan kita dapat barakah hari ini Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pada hari ini Ustaz dimeriahkan lagi di studio kita dengan kedatangan daripada kumpulan Nur Jannatul Iman. Nur Jannatul Iman daripada mana? Daripada Meru Kapar Safah. Meru Kapar. Nampak macam jauh tapi tak jauh lah. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan ya kepada orang Kapar dan juga kepada guru Istiqamah yang berada di studio, yang berada di rumah. Tuan-tuan dan puan, kita sama-sama doa pada Allah SWT. Allah terus memimpin kita, memberikan panduan ilmu, hikmah dalam kita meneruskan ke kehidupan. Dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan dahulu apakah sinopsis bagi dua ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-80 kita akan melihat bagaimana sanggahan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keingkaran kaumnya pada waktu itu, dan diikuti pada ayat yang ke-81 pertanyaan Nabi Ibrahim bagi menyangkal dakwaan kaumnya. Mari sama-sama kita membaca dua ayat 80 dan 81 untuk sama-sama kita memaknai apakah kisah Nabi Ibrahim, apa kaitan dengan Hajj yang menjadi rukun Islam kita yang kelima dan sekaligus menjadi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama meneruskan lagi harian kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Hari ini masih lagi muka surat yang ke-137, dua ayat daripada muka surat ini, iaitu ayat yang ke-80 dan juga 81 yang akan sama-sama kita mentelaah ataupun mengulang kaji ataupun nak belajar apakah mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti ayat demi ayat kita dahagakan ilmu, dahagakan kan inilah panduan dalam kehidupan kita. Baik, kita hayati bacaan ini. Dua ayat daripada ayat 80 dan 81 Suratul An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-80 dan 81 meneruskan kisah berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita maklum, bermula daripada ayat 74 ini kisah seorang pendakwah kepada akidah, kepada keimanan yang benar, iaitu Nabi Ibrahim dibawakan sebagai contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat sekaligus kepada kita betapa tauhid dan akidah ini perlu diperjuangkan. Ia perlu menjadi perjuangan dalam hidup kita seharian, dan telah pun kita bertemu banyak kali perkataan qul, katakanlah di dalam surah Al-An'am sebagai arahan, suruhan daripada Allah untuk kita sampaikan, nyatakan kepada orang di sekeliling kita, pada ahli keluarga, kepada rakan-rakan dan masyarakat kita. Maka pada waktu Nabi Ibrahim berhujah dengan melihat pada bintang, melihat pada bulan, kepada matahari itu, rupa-rupanya semua itu afala, iaitu terbenam. Maka dinyatakan bahawa buat apa nak menyembah ataupun kagum kepada makhluk-makhluk yang terbenam. Mana mungkin jadi Tuhan, Ustaz, kan? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu bukan Tuhan. Tuhan mestilah sesuatu ataupun yang stabil, dan lebih daripada itu yang menciptakan kita. Maka bila Nabi Ibrahim bawakan perkara tersebut, wahajjahu qaumuh, iaitu kaumnya itu berhujah ataupun membantah kepada Nabi Ibrahim. Qala, ya, Nabi Ibrahim kata apa? Atuhajjuni fillah, adakah kamu nak membantahku pada Allah? Maksudnya spesifik Nabi Ibrahim menyatakan Allah, topik Allah, bukannya Rabb, maksudnya. Pasal bagi mereka, Rabb mereka adalah berhala-berhala. Mereka menyembah pada bintang, pada matahari, pasal mereka menyatakan bahawa ini yang besar, yang mengkagumkan, yang memberi manfaat, padahal sebenarnya itu adalah semuanya makhluk yang dicipta oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim memfokuskan pada perkataan Allah, wa qad hadan, yang telah pun memberi hidayah kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Bila mereka cakap begitu, Ustaznya, Nabi Ibrahim ni dalam kaedah yang tadi itulah, dia cuba membuktikan bahawa berhala ataupun apa sembahan mereka itu lemah, ya. Maka mereka kata, kau jangan main-main dengan berhala. Kan? Kalau kita tengok dalam tafsir, kau jangan main-main dengan berhala. Nanti kalau kau kutuk berhala ni, engkau akan dilaknat oleh berhala ini, dan kau mungkin akan kena penyakit gila. Salah satunya. Dan perkara ini bukan dialog beribu tahun yang lepas. Sampai sekarang pun ada yang kata, jangan main-main kalau masuk hutan contohnya. Kalau tak minta perlindungan daripada penjaga hutan, nanti kena rasuk contohnya, kan. Ataupun kalau mempermain-mainkan, nanti kena itu, kena ini. Itu adalah antara perkara yang akan dibawakan oleh mereka yang syirik kepada
perkara-perkara ini kerana apa? Kerana mereka berlindung kepada tangkal, mereka berlindung pada berhala, mereka berlindung kepada apa yang mereka sembah. Maka jawapan daripada Nabi Ibrahim, wala akhaf, aku tak takut. Kan? Ini kesan iman. Iman menyebabkan kita tak mudah seram, Ustaz. Seram sikit-sikit tu adalah kan, ya, tetapi kita tak ada takut alamak nanti berhala tu dia tengok kat saya, nanti saya boleh jadi meracau apa sebagainya. Kita ada Allah. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim, wala akhafu ma tusyriku nabih, aku tak takut kepada apa yang kamu syirikkan, illa an yasha rabbi syai'a, kecuali apa yang Allah inginkan. Kalau Allah nak bagi dia jadi gila ke, nak jadi sakit ke, ada setengah orang kata kan, kalau kita main-main dengan berhala yang orang sembah dekat gereja ke apa ke, nanti akan datang satu penyakit contohnya. Semua itu adalah penipu saja. Ya, kerana apa? Kerana yang benar-benar boleh membuatkan perubahan sakit ke tak sakit ke adalah Rabbi, illa an yasha rabbi syai'a. Dan di hujung itu dinyatakan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilmu Allah itu amat luas. Allah boleh saja nak memberikan mudarat ke manfaat, tetapi sebenarnya perkara ini kita kena sedar Ustaz, ya. Di hujung itu dinyatakan afala tatadzakkarun. Persoalannya mengapa ada dua ta di hujung ataupun dalam tatadzakkarun? Itu yang kita ingin belajar lagi. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Sertai kami dalam World Hashtag Quran Hour pada 4 April 2024 bersamaan dengan 24 Ramadan 1445 Hijrah. Kita akan menggali lebih mendalam makna surah Al-Jumu'ah dengan fokus kepada kesatuan dan transformasi sosial. Jom kita beramai-ramai berkumpul di Masjid Negara dari jam 12 tengah hari sehingga 1 petang. Tak dapat hadir secara fizikal? Tiada masalah. Imbas kod QR atau layari laman sosial Quran Hour. Tak kisah anda dari mana sekalipun, semua dijemput hadir. Jumpa anda di sana, insya-Allah.
Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat 80 dan 81 bagaimana Nabi Ibrahim berinteraksi dengan kaumnya. Apabila kaumnya itu berhujah membantah kepada Nabi Ibrahim membawakan hujah dan itulah Nabi Ibrahim bersama hujah yang benar, hujah penuh hidayah waqad hadan pada ayat 80 itu, dan inilah yang melatari kepada rukun Islam kita yang kelima, Ustaz, ya, bahawa sebenarnya bila dijemput untuk pergi ke haji, kita nak pergi ke haji adalah rukun Islam yang kelima, di mana kita perlu menggunakan segala kekuatan yang kita ada, ilmu, wang yang ada untuk membina hujah. Ya, hujah maksudnya selepas mendirikan ataupun menunaikan haji itu, harapnya hujah kita tentang ketauhidan Allah itu makin jelas, di mana sebenarnya saya tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan persediaan bagi yang nak menunaikan haji ialah mendalami ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya salah satu zikir pada hari Arafah, Ustaz, ya, la ilaha illa wahdahu la syarikalah, itu isinya itu adalah tauhid. Yang itu yang perlu dizikirkan kalau kita dah habis doa, ya, antara Zuhur dengan Maghrib itu, ketika di padang Arafah kita kena banyakkan doa tersebut, lantaran ia adalah untuk membersihkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin ada masalah, cabaran di dalam kehidupan, tetapi kita tahu bahawa wasi'a rabbi kullasyai'in ilma. Kita tahu ilmu Allah luas. Bila bercakap tentang ilmu Allah luas, tak payahlah takut kepada perkara-perkara pelik, Ustaz, kan. Kalau katakan yang kita bincang sebelum ini tentang sebahagian kaum dia kata kita tak nak duduk dekat tingkat 4. Kan, itu itu macam mana sebutnya, se ke si ke, dia ada kaitan dengan bunyi lebih kurang macam mati. Jadi dia tukar jadi 4 jadi 3A, lorong 3A, kan, tahun 2023A. Kan, pasal apa? Pasal dia kata takut nanti susah ni, bisnes saya dah buat rancang strategi betul-betul, sekali letak 2024 habis semua strategi. Perkara begitu mungkin bagi kita yang sudah pun dilatih dengan keimanan, kita rasa macam apa ke benda, kan. Tetapi ada setengah orang dia jangan main-main, Ustaz. Dia cakap pasal mati pun, kan. Kalau dalam tradisi orang-orang Cina, kan, salah satunya kalau dia main judi tu jangan bawa buku. Kalau bawa buku lah, kita bawa buku ke apa, apatah lagi bawa Quran, kan. Dia rasa itu adalah membawa kepada tidak bertuah, ya. Akhirnya dia punya tunggang langgang, dia punya perjudian. Kan, mungkin pasal tengah judi tu mesti macam berkacau-kacau sikit, bawa buku nanti skema sangat pula. Wallahualam apa sebabnya, tetapi kerancuan cara berfikir itulah yang dijelaskan di sini. Kata Nabi Ibrahim, waqad hadan, aku dah diberi hidayah, apa pasal pula engkau nak berhujah dengan perkara yang pelik ini. Maka di hujung ayat 80 itu dinyatakan afala tatadhakkarun. Dah tahu ilmu Allah luas, mengapa tidak tatadhakkarun, kamu mengambil pelajaran. Apa poinnya? Bila ada tata itu ada 2 kali, Ustaz, ya. Maksudnya dia boleh jadi afala tadhakkarun. Tetapi bila ditambah lagi 1 huruf di dalam Al-Quran ini, maksudnya kita kena ada usaha lebih untuk mencari pelajaran daripada ilmu Allah. Dan pelajarannya itu di mana? Sebenarnya bila kita merujuk kepada ayat sebelumnya 79, Allah ini fataras samawati wal ard, Allah menjadikan langit dan bumi, termasuklah fitrah. Fatara ada kaitan dengan fitrah. Dalam diri kita ini sudah ada fitrah yang perlu diingatkan. Cuma kita kena cari congkil sedikit sahaja, pergi majlis ilmu, tanya sedikit kepada orang, mengapa kalau gantung dream catcher itu sebenarnya syirik. Kita kena tanya. Jangan pergi kedai RM2, Ustaz, kan. Kedai RM2 kita kata wah cantiknya ada bulu-bulu ni. Tanya apa? Dream catcher. Kalau awak ada impian, awak beli. Kalau tengah-tengah memandu tu rasa-rasa nak apa, Ustaz? Makan nasi dagang contohnya, kan. Nasi dagang, kan. Akhirnya keluar nasi dagang, tak ada. Ya, itu semua adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dibantras dan perlu dijauhkan. Dan lebih daripada itu, bercakap tentang ketauhidan dan syirik ini, dia menyelesaikan isu takut pada perkara yang salah. Kita baca ayat 81 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, Alhamdulillah, insya-Allah kita dah dengar kupasan tadi tadabbur. Mudah-mudahan itulah dapat menguatkan lagi keimanan dan ketauhidan kita, supaya kita betul-betul solid, betul-betul kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Baik, kita nak baca ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah hujah yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita perasan, perkataannya lebih kurang macam ayat 80 Ustaz ya. Iaitu di ayat 80 itu wala akhafu ma tusyriku nabihi illa an yasha rabbi syai'a. Di bawah itu wa kaifa akhaf. Macam mana aku nak takut pada apa yang kamu syirikkan padahal kamu tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahawa sesungguhnya kamu ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim bawakan hujah pelbagai sudut Ustaz ya. Yang ayat 80 itu bahawa kamu nak kata kena takut, aku tak takut ya. Illa an yasha rabbi syai'a pada ayat 80 ya. Menurut Imam Fakhr Razi, bagaimana kalau Allah nak kan sesuatu perkara kepada kita, ada 3 perkara paling kurang ya, iaitu yang pertama, sekiranya aku melakukan dosa maka Allah akan menurunkan balasan untukku. Yang itu memang aku takut. Yang tak takut ialah tak takut berhala. Yang aku takut lagi ialah sekiranya Allah mengujiku dengan ujian dunia kemudian dia terputus daripadaku, tidak memberiku dengan sebahagian nikmatnya. Allah tak tolong. Allah bagi ujian kepada kita tetapi Allah tak tolong nak selesaikan. Yang itu aku takut. Dan yang ketiganya, kalau Allah mengendaki, aku takut dengan apa yang kamu sekutukan bahawa berhala tersebut menghidupkan dan membolehkan aku ditimpa mudarat. Maksudnya Allah izinkan berhala tu tiba-tiba pula dia hidup kan. Kemudian memberi mudarat kepada saya, yang itu saya takut. Tapi puncanya daripada siapa? Bukan berhala. Puncanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang takut ni Ustaz, pergi ke laut. Contohnya kan, ada orang yang letak mandi safar, ada yang letak ayam golek dekat tepi laut. Pasal apa? Dia kena persembahkan kepada Tuhan laut. Nanti kalau Tuhan laut marah nanti akan jadi tsunami ke, bah besar dan sebagainya. Jadi perkara tersebut sebenarnya laut boleh dia memberi banjir ke, tsunami ke, tapi syaratnya apa? Bukan pasal Tuhan laut, kerana Allah izinkan. Jadi kefahaman tentang illa an yasha rabbi syai'a, kecuali dengan kehendak daripada Allah, ini jelas bagi Nabi Ibrahim ketika berhujah kepada orang-orang di sekitarnya. Pasal orang sekitarnya dia cakap kalau saya pergi ke Indonesia, ada satu bukit Ustaz ya, ada orang buat dia punya tempat sembahan dia. Dia kata kalau kita tak bagi kepala lembu ataupun kepala kerbau setiap tahun, nanti bukit ni marah, Tuhan bukit marah, nanti dia akan mengeluarkan lava. Pandai pula dia, lava bukit, gunung berapi. Gunung berapi tu memang Allah yang ciptakan, dan bukan pasal Tuhan bukit ke apa ke, tak payah ayam golek kan, ayam golek tu pun tak berusik pun selepas itu. Jadi nak ceritanya apa dalam ayat yang ke-81, bagaimana kamu boleh takut ataupun bagaimana aku nak takut pada apa yang kamu syirikkan padahal kamu tak takut kepada apa yang kamu syirikkan, iaitu Allah. Kamu takut kepada kepada Tuhan laut, Tuhan hutan, Tuhan bukit, tapi kamu tak takut kepada Allah yang mencipta bukit, mencipta laut tersebut. Ni apa benda ni? Kan? Jadi penghujahan Nabi Ibrahim itu bertubi-tubi, dan dinyatakan di sini malam yunazzil bihi alaikum sultana. Sebenarnya tak ada hujah pun, kamu tidak ada bukti sama sekali pun untuk menyatakan bahawa benda-benda ini boleh memberi kesan mudarat ataupun manfaat kepada diri. Jadi ini cara penghujahan daripada Nabi Ibrahim, sehingga kan dalam hidup kita tentram Ustaz kan. Kita tentram, kita tak ada pula takut kalau pergi tempat yang tertentu, ini ada sesuatu ni keras ni kan. Keras itu kalau buat daripada batu, betul lah memang keras, tetapi jangan dikaitkan dengan ada makhluk yang boleh memudaratkan ataupun memanfaatkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Wasi'a itu maksudnya meliputi, lapang, luas, dan bila Allah mengetahui segala perkara, Allah tahu bagaimana nak menyelesaikan isu, nak memberi manfaat ataupun mudarat. Bukannya berhala yang langsung tidak ada
ilmu ataupun Tuhan laut Ustaz kan. Sejak bila pula dia pergi belajar ilmu yang lebih pandai daripada kita yang diizinkan untuk mengambil pelajaran pada hari ini. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq. Let us celebrate World #Quran Hour. ഖുർആന്റെ കൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുക. Am Dienstag, dem 4. April 2024, dem 24. Ramadan um 14:45 Uhr. في موقعنا المميز المسجد الوطني أو غيره من الأماكن. Juma surasining berilgan amrlari. Unity and social transformation, word of compassion. Berinteraksi dengan Al-Quran, baca, pahami, terapkan. 환영합니다. 이곳에서 뵐게요. جاهينا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh takkan mengulangi. Dan yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa tu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang, kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan, ataupun doa pada Allah tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa, punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak. اجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. حيا وللناس بالإيمان، هيا نرتقي أعلى
Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita kembali My Quran Time, Quran, Salat, Infak, dan juga sekali lagi kita mengucapkan ahlan wa sahlan kepada pecinta-pecinta, seluruh pecinta Al-Quran. Dan hari ini kita di studio ada daripada kumpulan Nur Jannatul Iman daripada Meru Kapal lah, yang diketuai oleh Puan Nur Hafiza binti Cik Ha. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah bersama-sama kita hari ini, dan juga Guru Istiqamah yang bersepakat lah warna merah hari ini. Okay. Baik, Alhamdulillah. Kita nak lihat sedikit bacaan kita pada hari ini. Sudah pastilah pada ayat yang ke-80 begitu banyak huruf mad kat situ. Mad apa tu? Wahajjahu qaumuh, ada mad. Qala atuhajjun pun ada dua lagi mad. Sudah pasti mad apa? Mad yang kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah tu. Waladdallin. Mad lazim. Kalimi ke harfi? Pasti? Pasti. Mad lazim. Kalimi. Musaqqal ke mukhaffaf? Musaqqal. Nak senangnya musaqqal ada. Kalau musaqqal tu dia ada apa? Ada sabdu. Jadi bacaan itu ada berat, ada masuk kat situ. Tu musaqqal lah. Yang dibaca berapa harakat? 6 harakat. Tidak boleh 7, tidak ada yang 4. Semuanya dibaca dengan 6 harakat. Bukan rakaat. Okey. Mad lazim ni ada huruf mad. Macam mana definisi mad lazim? Ada huruf mad bertemu dengan huruf boleh jawab? Huruf mad bertemu dengan huruf sabdu. Kan. Dari sudut sabdu tu memang nampak lah. Tapi definisi dia huruf mad bertemu dengan huruf yang mati. Tak habis lagi. Yang mana huruf mati tu mati yang asli, sukun asli. Tu maksud dia. Cuma tak nampak kat situ. Kalau kita tengok wahajjahu qaumun, tengok satu. Mana huruf mad dia? Alif, waw ke ya? Alif. Lepas ha tu alif. Bertemu dengan huruf sukun. Mana pula huruf sukun lepas tu? Tak ada. Kan jim tu ada sabdu. Kita dah belajar sabdu tu mewakili dua huruf. Maka huruf mad bertemu dengan huruf jim yang mati. Okey. Kemudian huruf jim tu dimasukkan ke dalam huruf jim yang selepasnya. Maka dibaca secara apa? Lazim. Mesti baca secara 6 harakat. Dipanjangkan hajjahu. Dimasukkan terus ke dalam jim. Okey. Wahajjahu qaumuh. 1, 2, mula. Wahajjahu qaumuh. Bagi lagi irama tu. Wahajjahu qaumuh. Ni lebih baik sikit lah. Ingat baiki mat, baiki irama pula. Wahajjahu qaumuh. Jadi irama ni jarang kita jumpa sebab ada mat yang panjang. Jadi bolehlah kita beralun sikit. Pasal mat yang paling panjang dalam Quran berapa harakat? 6 harakat. Jadi kita buatlah pusingan-pusingan sikit biar lembut, kelembutan tu. Nabi baca Quran layyin. Qiraah layyin. Maksud dia lembut bacaan Nabi. Wahajjahu qaumuh. Pusing-pusing juga, tapi jim tu ada sabdu. Mesti jangan wahajjahu qaumuh, tak jadi. Mesti masuk dalam jim. Kita kalau ringankan sabdu macam kita gugur satu huruf. Tak boleh ringankan sabdu.
Sebab tu ada tempat-tempat yang kita boleh minta supaya suara kita dilonjakkan. Wahajjahu qaumuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang kedua, ada lagi dua mad lazim juga. Allahu Akbar. Qala atuhajjun. Bila bertemu dengan nun ni memang dah jenis huruf yang gunnah. Ada sabdu atas nun, kena gunnah pula. Dipanjangkan gunnahnya. Okey. Qala atuhajjunni fillah. Ada yang semput dah kak. Atau okey lagi, pusing. Tengok jun, pendek pula jadi. Nak kena sama lah kata, sama kata 6. Qala atuhajjunni fillah. Allah. Ini kita lebih kepada latihan apa? Mad lazim. Kebetulan ada 3 mad lazim. Bukan senang-senang nak jumpa ni. Saya rasa payah nak jumpa dalam satu ayat ataupun kalimah yang berdekatan. Ada 3 mad lazim di situ. Menguji nafas kita lah. Jadi kita tarik nafas, kemudian kita tahan nafas itu di perut kita supaya simpan tu lebih banyak. Kemudian kita keluarkan melalui suara kita lah. Okey, kita baca daripada awal. Wahajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Semula. Saya tarik nafas banyak sikit. Ni panjang ni. 1, 2, mula. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. 1, 2. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون. Masya-Allah, tabarakallah, panjangnya hari ini Ustaz. Allah, panjangnya. Siapa yang bercita-cita nak meninggal ketika baca Quran? Saya mana tahu kan. Tarik nafas panjang sangat. Kata tiba-tiba Allah husnul khatimah. Okey.
Tapi nak panjang umur lagi lah. Kalau boleh nak baca banyak dulu. Okey, nak baca banyak lagi lah. Tapi Alhamdulillah, tak apa, kita bersusah payah. InsyaAllah tak pernah lagi saya dengar orang mati tarik nafas kerana dia baca Quran sebab nafas tak cukup. Tak apa, kita latihan kita mudah-mudahan berhasil insyaAllah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, My Quran Time, Quran, Salat, Infak. جاهينا وارزقنا تلاوته اجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat 80 dan 81 pada hari ini, pada halaman yang ke-137, bagaimana Nabi Ibrahim berhujah dengan kaumnya dengan hujah yang jelas, dengan hujah penuh hidayah, dan dinyatakan pada ayat yang ke-81, bagaimana aku takut kepada apa yang kamu syirikkan, padahal sebenarnya kamu tidak takut kepada yang kamu syirikkan itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini sebenarnya Nabi Ibrahim sedang bercakap, Ustaz, ya, buat apa aku nak takut pada benda mati, padahal aku ni ada pencipta yang mencipta kematian dan kehidupan. Jadi pengujahan ini jelas, dan ini adalah apa yang dinamakan sebagai sultan, iaitu satu bukti yang mempunyai kekuasaan. Bila kita beriman kepada Allah, Allah mempunyai kuasa, kan? Berbandingkan kita percaya dengan hujah menyatakan bahawa dalam hutan ada penjaga, dan bila penjaga kita kena minta, datuk, nenek, saya minta izin masuk. Perkara-perkara tersebut apabila ianya diangkat melangkau daripada ketauhidan kepada Allah, maka ia boleh membawa kepada syirik. Dia menyebabkan seorang jadi penakut, pengecut dalam kehidupan, dan ini yang dibantras dalam perkataan-perkataan Nabi Ibrahim pada ayat 80 dan 81. Mari kita baca sekali lagi ayat 81 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. A'udzubillahi minasyaitanir wa kaifa akhafu ma عليم
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang 81 ini bila Nabi Ibrahim menyatakan malam yunazzil bihi alaikum sultana, kamu sebenarnya tak ada bukti yang jelas yang mempunyai kekuasaan, Ustaz, ya. Dan bila bercakap tentang bukti ini seperti mana di hujung ayat yang ke-80 kita dibekalkan dengan perkataan afala tatadhakkarun, bukan afala tatafakkarun. Mengapa bukan tatafakkarun? Sebenarnya orang-orang ni boleh berfikir, Ustaz, ya. Mereka dah berfikir, dah tahu dah Allah ni pencipta, memang ada Tuhan pencipta. Kemudian kalau kita sebelum ini hujah-hujah yang kita tengok, kalau kita ambil daripada muka surat sebelumnya, ayat muka surat 135 dan 136, Allah mematikan contohnya. Itu sebagai satu perkara yang semua orang terima, kan? Semua orang terima. Tak ada cakap berhala mematikan, tak ada, kan? Kemudian apa lagi kalau kita tengok dalam ayat yang kita dah belajar sebelum ini, bahawa sebenarnya di akhirat nanti ada siksa, contohnya dah diingatkan Allah SWT. Dan kemudian bercakap tentang syaitan boleh menyebabkan seseorang itu hairan, berada dalam keadaan bingung kalau katakan dia tidak beriman kepada Allah. Dan pada ayat 73 itu bahawa Allah ini pencipta. Kita tahu perkara tersebut. Dan bila dihujungkan dengan afala tatazakkarun, ya, berbanding dengan afala tatafakkarun, fikir kita boleh fikir, Ustaz, ya, Allah pencipta. Tapi kalau zikir ataupun tazkirah, apakah kesannya? Layak ke kamu mensyukuri kepada selain daripada Allah yang menciptakan? Itu tazkirah. Ya, dia ada kesan kepada hati. Pasal bila orang dah ada fikir, dia ada ilmu, kadang-kadang dia tidak terkesan, Ustaz. Dia tak nak berubah dah. Dia nak ikut cara dia berfikir saja. Tapi bila diberikan tazkirah, diingatkan secara mendalam, kita pergi majlis tazkirah, ya, dengar, kadang-kadang kita dah tahu dah. Benda tu ulang-ulang je, tetapi dia akan menyebabkan kita betul jugalah, kan. Dia lebih kurang macam apa, Ustaz, ya? Dah nampak macam dekat emergency lane tu dah kosong, kan. Kita rasa macam dah bersedia dah nak pergi, kita tahu bahawa benda tu salah, kan. Tapi kita rasa macam nak pergi juga, yang penting saya nak pergi, nak jalan laju. Tapi bila belakang nampak ada kereta polis, kan. Kereta polis teng kita daripada, dan kereta polis itu bukannya sekadar suruh kita fikir. Ia adalah sebagai tazkirah yang menyebabkan okey, saya kena jangan mengambil tindakan untuk lalu kepada emergency lane tersebut. Jadi perkataan afala tatazakkarun ini adalah amat powerful di hujung ayat 80, dan pada hujung ayat 81 itu Nabi Ibrahim menyatakan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, iaitu kumpulan mana yang berhak untuk mendapat ketenangan dan keamanan jika kamu sentiasa mencari ilmu. Iaitu apa? Iaitu geng kamu ke yang mensyirikkan Allah, yang takut pada bintang, bulan, takut pada laut Tuhan, api Tuhan apa sebagainya, ataupun kami yang takut kepada pencipta alam ini. Siapa yang sepatutnya mendapat keamanan? Jadi di sini sebenarnya bercerita tentang aman, tenang. Ini adalah ciri orang yang beriman. Iman ada kaitan dengan aman, dan itu sebabnya kita daripada ayat ini kita tahu, Ustaz, ya, orang yang melakukan syirik dia berada dalam keadaan gundah gulana, kan. Bila nampak saja rumah murah, kan, sekali tengok 4, tak nak lah, kan. Nanti dia rasa macam trauma duduk dalam rumah nombor 4 contohnya. Tapi kalau rumah nombor 8, dia kata ini ada banyak kemajuan, kejayaan rezeki. Pasal fa itu tulisan dalam bahasa Cina lebih kurang macam ba tu 8, kan. Jadi kita duduk rumah banyak ong, kan. Sebenarnya semua itu adalah ketakutan yang dibuat-buat kerana apa? Kerana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita belajar ilmu, akhirnya kita tahu bahawa makin lama makin tenang, Ustaz. Makin beriman makin berani, makin beriman makin tenang, walaupun banyak perkara yang melanda ujian, tetapi kita tahu kita ada Allah yang akan sentiasa membantu kita. Itu sebabnya bercakap tentang ayat 81 ini, dia ada sambungan pada ayat 82. Kita baca ayat 82, ya, Ustaz, ya, untuk kita melihat apa konteksnya. Silakan, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Surah Al-Azim ayat yang ke-82 Allah menjelaskan kepada siapa yang dapat keamanan, ketenangan. Pasal ada yang kata, Ustaz ni saya mengapa tak tenang-tenang? Saya selalu takut je lah, takut hantu, saya takut kepada itu ini. Itu jawapan yang akan disambung pada episod akan datang ayat 82. Namun kita lihat dahulu resolusi bagi kali ini. Iaitu yang pertama, tidak takut dengan ugutan dan ancaman musuh Islam, dan yang kedua, kita sentiasa memohon taufik dan hidayah dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga daripada ayat yang kita belajar tadi, teruskan menyampaikan berdakwah dengan penuh hikmah dan membuka ruang perbualan komunikasi serta mencari titik persamaan untuk menyampaikan kebenaran tauhid berkaitan dengan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kuatkan hujah kita untuk keimanan. Iman kita bukan sekadar percaya begitu sahaja, dengan bukti yang jelas, yang kuat, sultan, dan moga-moga Allah berikan ilmu ini pada setiap masa. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesannya itu adalah ketenangan dan keamanan. Itu yang Allah janjikan, dan kita perlu bina, rebut peluang ini untuk diri, keluarga, masyarakat kita, dan perjuangan ini kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan untuk menyumbang dan juga mencadangkan pelbagai cara bagaimana isi kandung Al-Quran yang kita belajar tadi daripada surah-surah yang lain dapat disebarluaskan, kerana amat rugi apabila formula terbaik daripada langit ini tidak diberi perhatian yang sewajarnya dalam masyarakat. Gulai ikan sedap dimakan. Allah. Makan bersama nasi dagang. Ikuti tazkirah, kuatkan iman, nescaya hidup menjadi tenang. My Quran Time, Quran Salat Faqih insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين